Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Lokman Nur Adam telah kembali ke UMNO. Sebelum ini, lebih dari setahun, Lokman telah menjadi pakar rujuk dan penceramah tentang isu kerajaan gagal. Terutama sekali berkait dengan ekonomi rakyat ataupun ekonomi orang Melayu. Sebelum ini, semasa Najib Tun Razak menjadi Perdana Menteri dan Menteri Kewangan, Lokman memegang jawatan pegawai di Kementerian Kewangan. Jadi Lokman ni boleh dianggap sebagai pakar tentang isu-isu ekonomi, terutama sekali ekonomi berkait dengan rakyat dan dengan orang Melayu. Jadi, oleh kerana minggu ini, isu dasar ekonomi baru dibangkit di Parlimen. Dan kenyataan dari menteri ialah dasar ekonomi baru ni telah gagal dan orang Melayu masih tidak mencapai matlamat dasar tersebut. Bermaknanya orang Melayu masih ketinggalan jauh dibanding dengan sasaran dasar tersebut, iaitu sasaran dia 30% dari economic pie, the economic pie of Malaysia. Jadi sebab apa ini berlaku? Dasar ekonomi baru dilancar 51 tahun dulu. Dan dasar ini sepatutnya berjalan hanya 20 tahun, iaitu dari tahun 70 hingga tahun 90. Dan dalam masa 20 tahun, dari 70 hingga 90, sepatutnya orang Melayu mencapai 30% dari jumlah ekonomi negara. Tetapi sudah 50 tahun, 51 tahun, orang Melayu hanya mencapai 3% sahaja. Sepatutnya 30% dalam 20 tahun, tapi hanya 3% dalam 51 tahun. Ini satu kegagalan yang sangat serius, sangat besar, dan kita perlu debate, perlu bincang apa sebab ianya berlaku. Dan oleh kerana Lokman bukan saja telah berceramah tentang kegagalan kerajaan lebih dari setahun ini, tetapi juga biasa bekerja di Menteri Kewangan, dan Lokman telah banyak membangkit hujah bahawasanya semasa Najib dulu banyak dasar-dasar kerajaan boleh dikatakan membantu, dan banding dengan dasar kerajaan sekarang, di mana dasar-dasar sekarang ni tidak membantu rakyat. Terutama sekali semasa Muhyiddin Yassin menjadi Perdana Menteri. So, since Lokman is an expert on bukan saja ekonomi, tapi the failures of the government, kegagalan kerajaan, maka kita akan debate isu kegagalan kerajaan untuk mencapai matlamat dasar ekonomi baru. Why? Satu dasar yang sepatutnya berjalan selama 20 tahun masih gagal selepas 50 tahun. Satu dasar yang sepatutnya membantu Bumiputera mencapai 30% dari the economic pie, hanya 3% sahaja. Perkara ini telah dibangkit pada tahun 87 di dalam Kongres Ekonomi Bumiputera semasa Tun Dr. Mahathir Mohamad Perdana Menteri dan Tun Ghaffar Babar Timbalan Perdana Menteri. Di dalam Kongres 2 hari tersebut, kelemahan-kelemahan kerajaan dan kegagalan kerajaan untuk membantu orang Melayu dan untuk membantu mencapai matlamat dasar ekonomi baru telah dikesan. Dan kerajaan telah mengakui
banyak kesilapan, banyak kesalahan menyebabkan kegagalan dasar tersebut. Pada tahun 92, semasa Anwar Ibrahim sudah menjadi Menteri Kewangan dan Menteri Perdagangan Rafidah Aziz, perkara ini telah dibangkit sekali lagi di dalam satu lagi Kongres Ekonomi Bumiputera di PWTC di Ibu Pejabat UMNO. Dan sekali lagi, kegagalan DEB ini telah dikesan. DEB semasa itu telah tamat tahun 90. Jadi pada tahun 92, Ahmad Sarji yang semasa itu Ketua Setiausaha Negara telah mengetuahi satu jawatan kuasa untuk menganjur Kongres Ekonomi Bumiputera tersebut. Dan pada tahun 92, sekali lagi, satu kertas kerja telah dibentang dan satu usul telah dihantar ke kerajaan melalui masa itu Menteri Pertanian Arwah Sanusi Junid. Dan isu-isu beberapa, kalau tak salah 30 isu, 30 perkara di dalam usul tersebut telah dihantar ke kerajaan yang telah mengesan kelemahan dan kegagalan kerajaan untuk mencapai matlamat dasar ekonomi baru. Dan satu punca utama, the main issue ialah UMNO. UMNO telah dituduh sebagai punca kegagalan dasar ekonomi baru. Dan bukan saja yang melibatkan salah guna kuasa, rasuah, cronyism, nepotism sebagai beberapa dari banyak sebab-sebab kegagalan dasar ekonomi baru. Dan UMNO telah mengakui yang memang banyak kesilapan yang boleh disalahkan kepada parti. Oleh kerana itu, semasa Tengku Razali Hamzah yang sebelum itu Menteri Kewangan, selepas itu menjadi Menteri Perdagangan, bila beliau telah membuka parti baru iaitu Parti Semangat 46, ramai orang Melayu, terutama sekali penyaga-penyaga Melayu, orang korporat Melayu telah menyokong Semangat 46. Mereka menyokong Tengku Razali, mereka menyokong Semangat 46 semasa parti itu ditubuhkan pada tahun 88. Dan di dalam pilihan raya tahun 90, mereka banyak bukan saja menyokong, menyumbang kewangan kepada Semangat 46 untuk membantu parti itu melawan UMNO di dalam pilihan raya. Tahun 90 lagi, orang Melayu sudah bangkit. Orang Melayu sudah marah, terutama sekali penyaga-penyaga Melayu, oleh kerana mereka nampak UMNO ni ialah punca kegagalan dasar orang Melayu. Dan apabila UMNO diberitahu yang sekiranya UMNO tidak mengatasi masalah orang Melayu, maka orang Melayu akan tinggalkan UMNO dan akan menyokong Tengku Razali yang telah berjanji akan melaksanakan dasar UMNO asal, iaitu membawa UMNO balik kepada perjuangan asal. Sama jugalah macam apa Tengku Razali berkata hari ini. Tengku Razali sudah berkata benda yang sama tahun 88 dan tahun 90. Tengku Razali mendapat sokongan ramai dari orang-orang Melayu, termasuk hampir separuh ahli kabinet UMNO yang keluar parti, terutama sekali di Terengganu, Kelantan, Pahang dan beberapa negeri lagi, Johor, di mana mereka sudah menyokong parti yang diharapkan akan menggantikan UMNO oleh kerana kegagalan UMNO untuk memperjuangkan kepentingan orang Melayu, terutama sekali dasar ekonomi baru. Sudah beberapa puluh tahun, perkara ini masih tidak selesai.
Dan pada tahun 90, apabila tamatnya dasar ekonomi baru, pencapaian orang Melayu hanya 3%. Sampai hari ini, tahun 2021, juga 3%. Bermaknanya tidak berubah. Sudah 30 tahun tidak berubah. Sekurang-kurangnya dari tahun 70 hingga 90-nya, dia bertukar dari 1% kepada 3%. Semasa 13 Mei tahun 69, orang Melayu memiliki hanya 1%. Tamatnya dasar ekonomi baru tahun 90, orang Melayu sudah meningkat dari 1 hingga 3%. Tapi, semenjak tahun 90, dia tersekat di 3%, hingga hari ini tidak berubah, tidak beranjak. Sebab apa? Dan tindakan-tindakan kerajaan yang telah dikesan pada tahun 88 dan juga pada tahun 90, yang kerajaan telah diberitahu, kerajaan UMNO diberitahu, inilah punca dia, inilah boleh dikatakan sebabnya kegagalan dasar ekonomi baru. Tapi dasar-dasar tersebut tidak diubah, tidak ditukar sampai ke hari ini. Dan UMNO tidak melaksanakan bukan saja apa yang mereka diberitahu, tetapi apa yang mereka janji. Dan hari ini sudah 51 tahun, di Parlimen kita masih bincang isu kegagalan dasar ekonomi baru, bagaimana orang Melayu sudah ketinggalan, dan inilah punca sebenar yang menyebabkan orang Melayu susah hari ini. Tapi penceramah UMNO misalnya, ambil contoh Lokman Nur Adam, beliau memberitahu yang sebabnya orang Melayu susah, sebabnya rakyat susah ialah kerana kegagalan Kerajaan Perikatan Nasional mengatasi masalah COVID-19. COVID-19 ni baru setahun lebih. This is very recent. Punca sebenar kegagalan ataupun masalah orang Melayu, kesusahan orang Melayu bermula 51 tahun dulu. Apabila berlaku 13 Mei tahun 69, orang Melayu sudah susah. Dan apabila lancar dasar ekonomi baru tahun 70, yang sepatutnya tamat tahun 90, ini ialah untuk mengatasi masalah orang Melayu. Dan orang bukan Melayu yang susah juga. Dan ini sepatutnya bukan saja tamat tahun 90, tapi apabila tamat tahun 90, orang Melayu akan mencapai 30% dari kekayaan Malaysia, iaitu 30% of Malaysia's wealth, 30% of Malaysia's economic pie or economic cake. Tapi 30% tu tidak dicapai. Dalam 20 tahun hanya 3% sahaja. Dari sasaran 30 hanya 3. Dan semenjak tahun 90 hingga sekarang, 30 tahun, dia tersekat di 3%. Dia tidak beranjak, dia tidak berubah dari 3%. All the way 30 years. Dan selama ini, semenjak tahun 70, 90 hingga tahun 2018 ialah kerajaan UMNO. Dan hari ini, kita sudah kembali kepada kerajaan UMNO sekali lagi. Dan kegagalannya diakui pada tahun 87, 88 dan tahun 90-92. Beberapa kongres dan seminar telah diadakan. Pakar-pakar telah mengesan kegagalannya ialah dasar kerajaan. Kerajaan tidak mengeluarkan dasar yang membantu. Dasar kerajaan ni bukan saja tidak membantu orang Melayu, tapi menyekat orang Melayu. Government policy is not helping. Government policy is an obstacle to the development of the Malay economy. Bermaknanya,
lagi kerajaan campur tangan di dalam urusan ekonomi, lagi gagal ekonomi. Lebih baik macam telah dibangkit di dalam Kongres tahun 88 dulu. Lebih baik kerajaan tidak campur tangan langsung. Lepas saja orang Melayu menyaga tanpa dasar ini dan dasar itu. Hari ini kerajaan nak keluarkan dasar di mana syarikat-syarikat tertentu ataupun industri-industri tertentu diwajibkan ada penglibatan orang Melayu. Kerajaan nak keluarkan undang-undang supaya orang bukan Melayu dipaksa membuat perniagaan bersama orang Melayu, dan itu 51 tahun sudah dibukti sebagai gagal. Dasar yang gagal. Dasar yang tidak membantu orang Melayu. Tapi hari ini masih kerajaan membincang dan membangkitkan cadangan-cadangan yang telah dibukti gagal selama 50 tahun. Jadi kegagalan kerajaan ataupun kerajaan gagal, kita tidak boleh ukur selama setahun atau 2 tahun sahaja semenjak COVID. Itu bukan satu ukuran yang tepat. Kegagalan kerajaan ni bermula dari tahun 70. Apabila mereka merancang satu dasar ekonomi baru dan melaksanakan satu dasar yang sepatutnya meningkatkan ekonomi orang Melayu, tapi tidak berjaya. Dan semenjak tahun 80 hingga tahun 90, hingga hari ini, kerajaan telah diberitahu di mana kegagalan tersebut, sebab apa dasar itu telah gagal, tapi kerajaan tidak dengar. Kerajaan masih teruskan dasar-dasar yang gagal tersebut. Dan sampai hari ini masih bincang, 51 tahun kemudian, masih bincang tentang kegagalan dasar ekonomi baru dan bagaimana orang Melayu sudah ketinggalan di dalam ekonomi Malaysia. Jadi ini ialah kerajaan gagal yang sebenar. Ini ialah kegagalan kerajaan yang sebenar. Isu COVID, dan kita nak ukur kegagalan kerajaan dengan menggunakan COVID sebagai contoh, tidak tepat. Tidak ada satu negara dalam dunia yang berjaya melawan COVID. Baik di UK, baik di US, baik di Eropah, semua kerajaan gagal. Semua kerajaan tidak berjaya mengatasi masalah COVID. Sebab COVID ni bukan satu perkara yang baru, yang lama, satu perkara yang baru, yang banyak negara-negara belum lagi memahami cara nak melawannya. Tapi kegagalan yang sebenar ialah kegagalan dasar tentang meningkatkan ekonomi orang Melayu. Hari ini, dengan wujudnya COVID, kegagalan ini sudah didedahkan. The real failure has been revealed. Kegagalannya bukan kerana COVID. COVID mendedahkan kegagalan. Kegagalannya ialah dasar dan pelaksanaan dasar. Dan selama 50 tahun, semenjak tahun 70, yang melaksanakan dasar tersebut dan yang merancang dasar tersebut ialah kerajaan UMNO. Jadi saya menjemput Lokman Nur Adam untuk berdebat tentang isu kegagalan kerajaan, satu tajuk yang memanglah beliau gemar sangat, his favourite subject, kegagalan kerajaan. Dan saya mahu Lokman tolong jawab di mana kegagalan UMNO dalam pelaksanaan dasar ekonomi baru, dan apa dia rancangan-rancangan kerajaan. Oleh kerana perkara ini baru dibangkit di Parlimen minggu ini dan sedang dibincang masyarakat Bumi Putera terutama sekali, apa dia cadangan baru untuk nak merombak dasar ekonomi baru, modify dasar ekonomi baru, dan apa dia dasar baru
yang akan menjamin kejayaan dasar ekonomi baru untuk meningkatkan ekonomi orang Melayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.